الحمد لله القائل ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, terutama diri saya yang diamanahkan menjadi khatib pada tengah hari ini. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa bermaksud bersungguh-sungguh melaksanakan segala yang Allah perintah. Bersungguh-sungguh pula meninggalkan segala yang Allah larang. Semoga diri kita, keluarga kita, kalau kita pemimpin rakyat kepada sebuah negara kita, akan mendapat keselamatan, kemakmuran, keamanan fid dunya wal akhirah. Hadirin Jumaat yang berbahagia lagi dikasihi Allah sekalian, Al-Quran sudah pun semua kita faham 30 juzuk keseluruhannya, dan tidak ada ayat-ayat lain yang akan timbul daripada 30 juzuk itu melainkan ayat-ayat yang kita ulang-ulang. Ulama ini datang dia baca juga ayat itu, ulama ini datang dia baca juga ayat itu. Seperti kita solat, kita ulang-ulang Fatihah itu 4 rakaat, 4 kali kita ulang Fatihah itu. Itulah contohnya kita mengulang-ulang. Dalam mengulang-ulang tersebut, kita sepatutnya mengambil tadabbur, pengajaran daripada ayat-ayat Allah tersebut. Hari ini kita nak ngulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Berpegang teguhlah kamu sekalian, bukan kamu seorang, kamu sekalian orang-orang Islam. Berpegang teguhlah kamu sekalian. Ini kita kata tadi, kita berjanji untuk mengambil tadabbur, pengajaran. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Wa'tasimu mim waw alif dalam bahasa Arab, dalam lughatul arabiyah menyebutkan kalau ada mim waw alif itu dipanggil fi'lul amri, fi'il amar, yang menyebut iaitu ayat Quran ini adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dalam apabila ada mu itu bermakna Allah memerintah, Allah mengarah. Tidak ada orang yang kena perintah tu pilihan lain. Ada ke tawar menawar? Tak ada tawar menawar.
Kerana ini perintah Allah. Tadi kita kata bertakwalah kamu kepada Allah, kan kita sebut. Ayat ini ayat perintah. Apa perintahnya? Wahai semua orang-orang Islam, hendaklah kamu bersatu padu. Hendaklah kamu bersatu. Hendaklah kamu sekalian mengikat silaturahim persaudaraan kamu dengan ikatan tali Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ayat yang pertama. Ini kata tadi mengambil tadabbur, iaitu mengambil pengajaran. Tadabbur. Baik. Kalau sekiranya ayat ini ayat perintah, maka sudah tentu kalau kita bertanya apa hukumnya bersatu padu itu, ustaz, misalnya kita bertanya kepada guru agama, maka ustaz itu akan menjawab, ianya wajib, ianya fardu. Kalau itu perintah, maka fardu. Ada yang harus, ada yang sunat. Tetapi ini bukan harus, bukan sunat, bukan boleh pilih. Iaitu tiap-tiap seorang Islam yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia kena, suka tak suka, dia wajib, dia fardu untuk bersatu padu. Ini yang tadabbur, pengajaran. Satu, itu pengajaran. Kedua, selepas pengajaran, bolehkah dianya ditransformasikan kepada aktiviti, gerakan, amal tiap-tiap kita? Ini satu hal yang lain. Satu tadi tadabbur, mengambil pengajaran. Banyak orang pandai, banyak orang bercakap, banyak orang bersyarah. Sudah pun disyarahkan dalam dalam forum perdana, dalam tazkirah, dalam halaqah, macam-macam. Sudah pun disyarah. Tapi menjadikah dia dalam kehidupan? Dapatkah diamalkan oleh orang-orang Islam? Itu dia. Satu lagi perkara. Ni saya kata tadi, takkan habis kita mengaji ni sampai qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak habis. Hari ini kita ikut yang ni, esok tertinggal yang itu, yang lain pula kita ikut. Itulah kebiasaan, itulah manusia. Baik, itu yang pertama yang tak sebutkan ayat tadi. Yang kedua disebutkan situ ialah wala tafarraqu, wala, bahasa Arab juga. Kalau waw lam alif itu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nak mengarah. Ini pun juga dia memerintah. Katanya jangan sekali-kali berpecah belah. Jangan sekali-kali berpecah belah. Tadabburnya apa? Pengajarannya apa? Apa hukumnya ustaz? Bolehlah ditanya lagi kepada ustaz itu. Apa hukumnya? Hukum bercerai-berai, bergaduh, berpecah belah ini, menyuburkan pecah belah, menyemai benih pecah belah, hukumnya haram, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang kita lihat dalam kehidupan? Seolah-olah dia menyebutkan bukan wala. Seolah-olah katanya, seolah-olah ayat tu kata berpecah belah lah, bukan jangan pecah belah. Seolah-olah ayat tu kata wa tafarraqu, seolah-olah. Padahal ayat tu kata wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Tetapi dalam kehidupan seolah-olah macam ayat tu kata pecah belah lah, suburkanlah pecah belah, lahirkanlah benih-benih pecah belah. Kalau ada orang yang nak menyatukan, racun dia bagi mati. Seolah-olah macam itu. Ini yang saya kata tadi, tadabburnya dapat kita. Pengajarannya kita boleh kata, apakah pengajaran? Kita boleh kata jangan berpecah belah, hendaklah kita bersatu padu, dan kita hendaklah menyuburkan keadaan bersatu padu. Itulah yang kita tulis. Tetapi berpindahkah dia, ditransformasikan dia dalam kehidupan? Satu perkara lagi. Hadirin Jumaat yang dikasihi. Sebab itu khutbah ni takkan siap 2-3 jam kalau kita nak berbicara hal-hal yang macam ini. Ayat sambung lagi, dia kata bersatu, jangan bercerai-berai. Macam mana? Ingatlah, kenanglah nikmat Allah kepada kamu. Kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan dulu. Ini cerita orang zaman jahiliah. Zaman kamu bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat kalimah Allah, dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman. Dulunya berpecah belah, orang Arab apa ada harganya pada waktu dia berpecah belah? Tak ada harga satu sen pun. Minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada harga. Tetapi bila diberi nikmat Islam kepada orang Arab,
daripada berpecah-pecah, daripada berpuak-puak, daripada berkabilah-kabilah, dia bersatu. Kita lihat bila dia bersatu, nikmat Allah yang namanya kalimah Allah, akidah Islam itu, iman itu, maka mereka menjadi orang gagah, mereka jadi orang kuat di laut. Kapal-kapal layar tu orang-orang Islam punya. Orang Islam membawa agama Islam bukan dengan makan gaji. Melaka, sebuah negara Melaka tu dapat diislamkan rajanya oleh siapa? Bukannya oleh kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dibawa oleh peniaga-peniaga. Mereka mencari pendapatan dengan perniagaan, kerana perniagaan itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pendapatan itu mereka melabur untuk berdakwah. Tetapi dakwah mereka diiktiraf oleh peringkat-peringkat tinggi. Istana dia dapatnya. Diislamkannya Raja Melaka. Habis Islam semua orang Melayu. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Itu rupa orang Islam. Bila ditransformkannya Islam itu dalam kehidupan. Ingat nikmat Allah itu, dia kata. Dengan nikmat Allah, kalimah Allah, dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman, bersatu. Bukan main hebat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari berempat aja. Pertama yang Islam isterinya Khadijah. Yang kedua Abu Bakar sahabatnya. Yang ketiga siapa? Saidina Ali, budak kecil. Yang keempat Saidina Bilal. Itu yang mula-mula Islam. Tetapi tahukah, selepas dia membuka Madinah, Madinah bangkit, bangun, akhirnya kita dapat tahu, baca sejarah, 3/4 umat dalam dunia ni masuk Islam. Hadirin Jumaat yang berbahagia, lagi dikasihi Allah SWT. Apakah alat yang menyebabkan 3/4 orang masuk Islam di muka bumi ini? Ialah kerana nikmat Islam, nikmat mempertahankan kalimah Allah, nikmat kerana kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memandu kita. Hadirin jamaah Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, cuba kita perhatikan apa lagi disebutkan. Ayat 1 saja, kita baca satu ayat ni sudah cukup. Apa dikata ayat ni lagi? Dan dengan nikmat Islam itu, dengan nikmat Allah itu, orang-orang Islam bersaudara. Tak kira dia Arab, tak kira dia Ajam, tak kira dia Jawa, tak kira dia Cina, asal Islam saja, Assalamualaikum. Islam itu bersaudara. Dengan nikmat persaudaraan itulah, dengan nikmat persaudaraan itulah Rum, Parsi tumbang. La ilaha illallah. Rum dan Parsi itu kalau ditengok sekarang macam Amerika lah, macam Eropah lah kuatnya, tumbang kerana persatuan umat Islam. Ayat ini tadi, persatuan ini, tumbang Rum dan Parsi, tumbang. Bangkit apa yang disebutkan kerajaan kita di Spanyol, bangkit 800 tahun di Spanyol. Tak usah, ini sejarah hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian. Ini memperlihatkan kepada kita bahawa ayat Allah ini, ya, dan kamu dahulunya, katanya, waktu kamu belum diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu hampir-hampir masuk ke jurang neraka. Allah selamatkan kamu jadi orang Islam, maka kamu selamat dari neraka dengan nikmat Allah, dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya supaya kamu mendapat hidayah. Allahumma berilah hidayah kepada semua yang hadir, termasuk khatib yang sedang berkhutbah ini, agar menjadi orang-orang yang membawa agama Islam seperti mereka-mereka yang membawa Islam di Melaka dulu, dengan menjadi saudagar yang besar, bukannya menaga kecil-kecilan, tetapi saudagar besar, membawa bahan-bahan jualan daripada negara dia, mengambil jualan barang daripada kita, bawa, tetapi mereka dihormati oleh orang kerana masuk aja waktu melihat mereka berjamaah di tepi-tepi pantai tersebut. Orang kata, siapa tu? Itu umat Islam. Kalau jadi umat Islam, kita boleh meniaga kaya ke? Agaknya macam itulah. Jadi Islam itu dilihat sebagai sebuah agama, siapa menganutnya, orang tu jadi hebat, orang tu jadi hebat. Tiba-tiba sekarang ni, asal negara tu Islam je, kurus. Asal agama tu Islam je, miskin.
Asal agama itu Islam je, senang aja orang nak pecah belahkan kita. Asal agama ini sudah terbalik. Sebab itu umat Islam mesti bangkit. Bangkit. Umara dan ulama kena bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ulama dan umara. Apabila ulama dan umara, ulama ini maksudnya bukan ulama ngaji agama saja. Ulama ni arti orang bijak pandai dalam agama, orang bijak pandai dalam meniaga, orang bijak pandai dalam financing, orang bijak pandai dalam sukuk, orang bijak pandai dalam apa, engineer. Itu ialah ulama. Tapi kita menterjemahkan ulama itu ialah orang yang yang pandai ilmu agama saja. Apabila orang ulama dengan umara disebut pemerintah. Ulama orang agama pujuk pemerintah. Pujuk pemerintah, wahai pucuk pimpinan. Apabila engkau jadi orang besar, kalau engkau rasa engkau ada buat salah, atau pemimpin-pemimpin engkau yang lalu ada buat salah, eloklah engkau mohon maaf kepada semua rakyat. Ini saranan ulama. Maka umara kita yang bagus pula, di atas pentas yang sesuai, dia pun mengatakan, saya mohon maaf bagi pihak diri saya dan kawan-kawan saya kalau ada salah dan silap kami di masa-masa yang lalu. Ya Allah, ya Tuhan. Apabila ulama dengan umara bersatu, ulama menasihatkan umara supaya undang-undang ini dari masa ke semasa kaji, supaya dia mendekati syariat. Undang-undang di negara kita ini mendekati. Kita pun tak perasan kerana kita bukan bidang itu. Ada orang yang duduk dalam bidang itu, seterus-terusnya melaksanakan syariat itu. Akhirnya produk-produk besar keluar daripada tanah air kita. Perbankan Islam, suku, pajak gadai Islam keluar daripada negara kita. Tabung haji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tak ada negara lain macam ini. Ulama dan umara tak ada bergaduh. Ulama dan umara sentiasa bersatu dan terus buat kerja. Baru-baru ini hadirin Jumaat yang berbahagia lagi dikasih, bab undang-undang aja kita bercakap. Tiba-tiba Tun Hamid Muhammad, bekas hakim negara tanah air kita yang dah tak ada jadi hakim negara. Kalau dia tengah jadi hakim, mungkin dia nak membodek untuk dapat jawatan. Tapi dia dah tak ada apa hal lagi dah. Dia mengatakan, ingatlah wahai, sayugia diingatkan kepada wahai umat Islam di tanah air. 90% katanya undang-undang di tanah air kita ini sudah patuh syariah. Hadirin Jumaat yang berbahagia lagi dikasih sekalian. Siapa buat kerja tu? Kita sibuk dengan kerja kita. Ada ulama-ulama yang disuruh oleh umara ni buat kerja itu aja. Gaji dinaikkan. Mahkamahnya dah sama taraf dengan mahkamah sivil. Tuan-tuan, hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, sudah sama taraf. Kalau 10% lagi, janganlah kita lokek sangat. 10% lagi belum patuh, yang 10% tu bagilah pula pahala kepada anak-anak muda kita. Anak cucu kita pula membuat perjuangan. Janganlah kita hendak segala-galanya sehingga kita rasa kita tak patut, tak siap. Dia mesti menyiapkan sesuatu dari masa umara dan ulama. Ini disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila umara dan ulama bersatu, maka negara tersebut akan bangkit 10 kali ganda lajunya daripada tempat-tempat lain. Itu sedang dinikmati oleh umat Islam di tanah air kita yang namanya Malaysia yang kita kasih ini. Hadirin Jumaat yang berbahagia lagi dikasihi sekalian, apabila umara ulama bersatu, ulama-ulama mengingatkan tanggungjawab pemerintah ialah pertama sekali basmi kejahilan, yang kedua basmi kefakiran, yang ketiga basmi penyakit-penyakit yang menghina ni. Ini dibuat dari masa ke semasa, sehingga kan ada orang mengatakan, bagilah pancing, jangan bagi dia ikan. Umara dinasihatkan supaya jangan bagi ikan.
Ikan bagi juga, tapi pancing jangan lupa. Dibuka Felda, Velcra, Kesedah, itu ialah pancing. Tekun bagi bantuan, itu pancing. Hadirin jamaah Jumaat yang dirahmati Allah, inilah kerjasama umara dan ulama. Kalau kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hendak para ulama, tak kira ulama agama dan yang bukan ini, sentiasa melakukan kerja-kerja research yang berkaitan dengan keulamaannya. Dan kita berharap orang-orang ulama ini jangan mindah daripada kepakarannya kepada jadi umara. Selepas jadi umara, dia pula menggunakan keulamakannya itu untuk merosakkan suasana yang sudah pun dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang lama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi keampunan kepada kita kalau ada salah dan silap kita. Dan saya dikhabarkan bahawa hari ini ialah hari ulang tahun Kongres Melayu. Masa orang-orang Melayu bau pun tak wangi dulu, kereta jauh sekali, berbasikal, naik lori, naik bas, berseminar orang tu, berkongres orang tu untuk nak meletakkan orang Melayu Islam ini di tempat yang baik. Udah mati semua mereka yang datang pakai basikal itu. Hasil kongres itu hari ini kita semayang dalam surau yang bangunan ini cukup tinggi. Sedekahkanlah Fatihah kepada mereka. Sambunglah kerja ini, jangan putuskan kerja ini, baru 54 tahun. Sebab itu kita mari peringatkan diri kita sama-sama, kerana hidup ini bukan menongkat langit, akan ada orang lain menyambung. Sebab itu jangan kita melakukan sesuatu yang boleh merosakkan perjuangan-perjuangan yang dah dibuat. Hamka kata, kalau kamu tidak boleh jadi garam, iaitu boleh melambatkan ikan daripada busuk, janganlah kamu jadi langau. Kerana langau ini membawa beronga yang akan membusukkan ikan. Jadi kalaupun kita tak mampu melambatkan busuk, jangan jadi langau. Itu kata ulama besar kita, Hamka namanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah kepada kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul wahidul qahhar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'in fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbahati bi qudsihi. Faqala Allah ta'ala mukhbiran wa amiran, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma annal arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali ibn Abi Talib
wa an azwaji nabiyyina mutahharati wa an ahli baitihi wa qarabatihi wa sairis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil rahmata ala as-salatinil kiram wa wulatil muslimin al 'izam allazina qadu bil haqq wa bihi kanu ya'dilun, wa khususan ala Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Mu'tasim Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah, wa ala Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Allahumma ja'al Malaysia wa sairi biladil muslimin tayyibatan aminatan mutma'inatan rakhiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.